Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 5. Pada kali ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah, masih di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung bahagian 2. Okey, pada minggu sebelum ni kita ada buat aktiviti penilaian kem bestari solat. Dan sebelum tu kita ada belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung. Pada kali ini kita akan sambung juga, tetapi Ustaz hanya berkaitan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Dan juga apakah iktibar dari kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Baik, sebelum ni kita bagi kepada pengertian pemimpin. Kemudian apakah peranan Nabi sebagai pemimpin. Okey, hari ini kita akan tengok ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Dekat sini ada satu kisah yang menarik, iaitu kisah Nabi Muhammad SAW mengatur strategi peperangan. Okey. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan oleh orang musyrikin dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda Rasulullah SAW. Sebelum ini dah ada perang dah, tapi umat Islam menang. Perang Badar, umat Islam menang. Okey. Kemudian perang Uhud juga berlaku seri lah, kita anggap seri. Tak dapat juga kalahkan umat Islam. Jadi perang Khandaq ni mereka nak serang habis-habisan. Okey. Yang kedua, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum mengatur strategi, Nabi Muhammad SAW akan bermesyuarat dengan para sahabat. Okey. Ketiga, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Jadi dalam mesyuarat tu ada sahabat Nabi nama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang luas dan besar di keliling kota Madinah. Okey, baginda Nabi Muhammad SAW menerima cadangan tersebut dan cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Jadi Nabi sebagai pemimpin, Nabi juga turut menggali parit bersama-sama. Jadi Nabi tak suruh saja, Nabi pun buat sekali. Okey. Yang keempat, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang. Kerana apa? Terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Parit yang besar dan dalam yang dikorek tadi tu, mereka tak boleh nak lintas, nak serang Madinah sebab kuda pun tak boleh lepas parit yang dalam dan luas tu. Jadi mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Jadi mereka buat kemah dekat luar parit tu, keliling Madinah, tak boleh masuk. Kalau mereka turun dengan tangga pun, umat Islam panah mereka mati. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Khuraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Jadi dalam Madinah ada kaum Yahudi. Dalam Madinah ada kaum Yahudi, Kristian dan Islam. Jadi kaum Yahudi ni dia khianat. Dia duduk dalam Madinah tapi dia dia mengkhianati perjanjian dengan Nabi, buat hubungan sudik, nak serang orang musyrik, nak bergabung dengan musyrikin, nak serang orang Islam dalam Madinah. Yahudi jahat ni. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Nabi menghadapi situasi yang tegang ni dengan tenang dan bijaksana, tidak gopoh.
Okey, baginda bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah, tak lupa, dan merancang strategi menghadapi serangan musuh dari dalam dan luar. Dari luar daripada musyrikin lah, dari dalam tu Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Dengan pertolongan Allah, berlakunya angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Jadi, pada penghujung peperangan ni, Allah datangkan angin yang sangat kencang sehingga kan kemah-kemah tentera musuh musyrikin habis terpelanting semua. Tak ada apa pun tinggal. Kuda-kuda pun unta semua lari sebab angin yang kuat tu. Jadi mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Mereka pun lari dari Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bersyukur. Tadi mohon pertolongan, jangan lupa. Kemudian bersyukur pada Allah bila ada pertolongan. Keputusan musuh berakhir tanpa berlakunya. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Peperangan berlaku sikit lah. Ada juga berlaku peperangan, tapi tak banyak. Sebab tak boleh berdepan. Mereka tak boleh lintas parit yang dalam dan besar. Ketujuh, Nabi Muhammad SAW selaku Ketua Negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu kepada siapa? Kepada kaum Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati perjanjian. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas khianat, atas jenayah khianat tu, pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, itulah kisah peperangan Khandaq. Okey, baik. Jadi apakah iktibar di situ kita dapat ambil? Okey, yang ni yang penting iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, nombor satu, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ini iktibar yang pertama. Okey, yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Jadi bagi bantuan kepada miskin, bagi bantuan. Nabi sebagai ketua negara bagi bantuan kepada yang miskin. Bukan makan ambil kesempatan. Okey, yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Macam dalam Madinah tu, ada orang Kristian, ada Bani Quraizah, ada Kristian, ada Yahudi dan ada orang Islam. Jadi Nabi menjalinkan hubungan dengan baik, tak kisahlah orang tu Kristian ke dengan orang Yahudi ke. Nabi menjaga hubungan dengan mereka selagi mana mereka tidak menentang Islam. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Macam tadilah, sebelum peperangan Nabi berbincang dengan para sahabat. Yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Macam tadi juga, peperangan Nabi tenang dan sabar dan memohon pertolongan Allah. Tenang dan sabar, tidak gopoh. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Tegas dan adil. Selepas menang peperangan Khandaq tu, Nabi tegas kepada Bani Quraizah, Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Orang yang mengkhianati janji kena lakukan hukuman yang tegas. Okey, yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah. Nabi juga memohon pertolongan Allah, sehingga kan Allah berikan pertolongan, angin yang kencang meranakkan habis, memusnahkan habis kemah-kemah musuh. Yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Nabi sebagai pemimpin memiliki akhlak yang paling terpuji. Tadi Nabi mesyuarat, gali parit. Nabi sendiri pun gali juga parit tersebut. Bukan bagi arahan saja, Nabi sebagai pemimpin pun buat juga apa yang diputuskan. Jadi itulah iktibar. Okey, akhir sekali Ustaz nak kamu buat buku aktiviti muka surat 66. Apakah iktibar? Terangkan iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dekat sini ditulis satu dah. Kita hendaklah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu dia dah contoh sini. Tulis bahasa Melayu pun boleh, Jawi pun boleh. Dekat mana nak tengok? Dekat buku teks muka surat 156. Pilih. Ni nampak. Okey, baik. Itu saja. Jadi Ustaz harap kamu dapat faham dengan jelas. Teruskan usaha kamu.
Belajar bersungguh-sungguh, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.